Okey, hari ni kita sambung yang semalam untuk subtopik terakhir lah dalam tajuk 6 okay, iaitu hubungan antara imbangan duga, inventory akhir dan penyata kewangan. Okay, kalau semalam kita dah selesaikan imbangan duga okay, hari ni kita tengok apakah hubungan antara imbangan duga tu yang kita buat tu dengan inventory akhir dan juga penyata keuangan. Okay, sekarang sebelum tu kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan inventory. Kita pernah dengarkan perkataan inventory sebelum ni? Okay, dalam AB sama dengan LEH ni, inventory ni duduk di mana? Inventory duduk dekat mana? A ke, B ke, L ke, E ke, H? Yang dalam buku sifir tu yang awak dah baca tu. Duduk dekat A, asset. Asset betul lah, dia adalah asset kita. Inventory adalah asset kita. Terus. So, kalau kamu tengok apakah yang dimaksudkan dengan inventory, okay, merujuk kepada barang niaga. Okay, barang niaga kita lah. Kalau zaman saya belajar dulu, dia tak panggil inventory, dia panggil stock. Sekarang dipanggil inventory merujuk kepada barang niaga yang dimiliki untuk dijual semula dan merupakan aset semasa. Ini tulis kat sini, aset semasa bagi sesebuah perniagaan. Maksud aset semasa ni kita boleh tukarkan dia kepada tunai dalam tempoh kurang daripada setahun. Inventory kamu ataupun barang niaga kamu mestilah kamu nak jual dengan cepat kan. Takkan nak simpan dalam masa setahun. Kecuali lah kalau kamu jual barang yang contohnya macam emas ke, tanah ke, itu aset bukan semasa. Ini aset semasa yang kita mudah tukarkan kepada tunai dalam tempoh kurang daripada setahun. Itu adalah maksud inventory kita. Biasanya kita akan jual dan biasanya kita akan dapatkan inventory ini kita dapatkan daripada supplier kan, ABB. Kemudian mungkin kita akan proses dia ke ataupun kita akan packing dia kecil-kecil dan kita akan jual dia pada ABT lah kalau secara kredit ataupun jual secara tunai boleh juga Itu maksud inventory. Okay, macam mana inventory kita ni dikira ataupun dinilai? Okay, untuk mengira ataupun menilai sebuah inventory tu yang ada dalam perniagaan kita menggunakan dua cara. Dua kaedah lah. Yang pertama sistem inventory secara berkala. Pengiraan secara berkala. Yang kedua sistem inventory secara berterusan. Sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan dengan berkala dan berterusan. Sistem inventory secara berkala. Berkala maksudnya dalam sistem ini peniaga tidak menyimpan rekod inventory yang keluar masuk. Maksudnya kalau inventory awak tu keluar seminggu sekali ataupun hari-hari, kan, awak tak simpan pun rekod dia. Sebab apa? Sebab inventory ni akan ditentukan pada akhir suatu tempoh perakaunan. Maksudnya dekat akhir nanti baru awak kira berapa dia punya baki yang ada. Contoh, kita kira setiap 1 bulan. 1 bulan sekali baru kira. Ataupun 3 bulan sekali. Ataupun 6 bulan sekali. Ataupun setahun sekali. Bergantung kepada jenis perniagaan. Okay. So, kalau hari-hari dia keluar masuk, keluar awak jual, lepas tu beli lagi, jual, beli, jual. Biarkan je. Yang penting lepas sebulan awak kira balik berapa baki akhir inventory tu. Itu kalau guna 1 bulan lah, berkala kan. Kalau guna 3 bulan sekali lah kira. Dan begitulah seterusnya. Pengiraan inventory akan dijalankan secara manual
iaitu menghitung inventory satu per satu. Last nanti kira berapa baki dia. Sistem ini biasanya digunakan oleh perniagaan berskala kecil dan sederhana. Kalau awak niaga kecil-kecilan, bolehlah buat macam tu kan. Sebab inventory dia pun tak banyak. Kalau besar, agak sukar sikit. Nanti tak boleh nak detect kalau ada masalah. Itu yang secara berkala. Kalau kita tengok kaedah yang kedua, secara berterusan. Sistem inventory secara berterusan. Dalam sistem ini, peniaga akan dapat mengesan pergerakan keluar dan masuk bagi setiap inventory perniagaannya. Maksudnya kalau ada keluar je catat, ada masuk je catat. Melalui sistem ini, rekod inventory akan mempamerkan kuantiti, kos seunit, jumlah, kos belian dan kos jualan inventory serta baki akhir inventory. Kita ada satu rekod inventory lah. Rekod inventory. Biasanya kita akan rekod dekat mana? Kita panggil sebagai kad inventory. Nanti kita tengok macam mana nak buat kad inventory. Sistem ni lebih sistematik lah. Kita tahu inventory tu contohnya beli awak peniaga apa? Kek kan? Kedai kek. Hari ni beli tepung 10 kg. Masuk tulis dekat bahagian tepung, tuliskan masuk 10 kg. Lepas tu dah buat kek berapa kg guna? 5 kg. Tuliskan keluar 5 kg. Misalnya ada catatan yang terperinci macam tu. Yang ketiga, nilai dan kuantiti inventory sentiasa dikemas kini. Ini membolehkan pesanan inventory yang baru dapat dilakukan dengan mudah pada masa yang tepat dan mengikut kuantiti yang diperlukan. Maksudnya tak adalah pembaziran kat sini ataupun tak cukup kan. Dah inventory tu dah habis, barulah nak beli kan. Tak adalah macam tu. Sebab kita ada rekod keluar masuk yang tepat. Kalau tengok inventory tu dah tinggal sikit, dah boleh mula buat pesanan baru. Seterusnya, pergerakan inventory akan direkodkan secara terperinci. Ini kerana setiap inventory barang niaga akan dilekatkan kod bar yang akan diimbas oleh mesin pengimbas. Sistem ini biasanya digunakan oleh pasaraya besar seperti Tesco, Aeon dan Mydin. Tapi kebanyakan pasaraya kecil-kecil tu sekarang dah guna kan. Kod bar dia tu kan. Kalau awak perasan awak beli barang kat kedai-kedai tu kan, ada tu dia scan kod tu kan. Tu kod dia lah untuk mudah dia nak kira nanti berapa baki inventory yang tinggal. Ini sistem inventory berterusan. Seterusnya. Inventory akan dinilai pada akhir tempoh perakaunan. Biasalah inventory akhir kita panggil. Ia bertujuan untuk menghitung kos jualan dan untung kasar. Untuk memudahkan urusan penilaian inventory akhir, peniaga menggunakan sistem inventory berkala yang mana pergerakan inventory akan direkodkan dalam kad inventory. Yang saya cakap adalah kad inventory. Ini tadi menghitung kos jualan dan untung kasar. Masa nak cari untung kasar, nanti kita dah belajar dalam bab 7. Nak cari untung kasar ni, bila awak nak menghitung kos jualan tu, last sekali nanti kita akan buat tolak. Tolak apa? Tolak inventory akhir. Maksudnya berapa inventory yang tinggal lah. Contohnya pada awal tempoh kita beli inventory kan. Nilainya contohnya dah kira-kira 20,000. Inventory awal akan adalah formula yang kita tambah belian, tolak pulangan belian apa semua tu. Last sekali inventory akhir. Inventory akhir contohnya tinggal berapa? 5,000. So awak akan dapat untung kasar dekat situ. So dah ditolak dengan stok yang masih tinggal. Inventory akhir maksudnya inventory yang masih tinggal, yang masih ada dalam kedai kamu. Dan dia akan bawa ke nilai itu akan dibawa ke bulan hadapan.
So kita kena tolak berapa yang masih tinggal. Kalau fikir logik macam tu juga kan. Kalau nak kira berapa duit yang kamu gunakan bulan ni. Contohnya awal bulan kan ayah bagi RM50. Kira berapa yang kamu dah gunakan. Okey, kamu check lah baki ada berapa. Tinggal RM5 contohnya. 50 tolak RM5. So kamu dah gunakan RM45. So RM45 lah. Itulah kita punya penggunaan kos kita. Beli apa? Ikutlah. Beli top up ke, beli roti ke. Begitu juga dengan perniagaan. Kita kira berapa yang ada dalam perniagaan kita. So kita tolak, dapatlah berapa jumlah penggunaan kita pada tempoh perakauntan tersebut. Okey, sekarang tengok. Peniaga akan mengetahui harga kos inventory-nya melalui kad inventory. Okey. Okey, kad inventory ni kita akan sediakan mengikut bilangan inventory yang ada. Bilangan Contohnya kalau kamu berniaga apa? Berniaga kedai kek lah, buat kek kan. Kek perlukan apa? Inventory dia. Contohnya tepung. Lagi gula. Lagi tepung, gula, susu. Contohlah kan. Butter. Contohlah antara lah barang. So kad inventory dia akan sediakan setiap satu. Kad inventory yang kita ada kad inventory untuk tepung satu. Kita ada kad inventory untuk gula satu. Kita ada kad inventory untuk susu satu. Kita ada kad inventory untuk butter satu. Adalah lagi senarai banyak lagi inventory kalau ada lah. Okay, so kita akan sediakan setiap satu kad inventory tersebut Inventory akhir akan dinilai mengikut nilai yang terendah antara harga kos dengan harga pasaran. Okey, terendah. Ini kena ingat sampai bila-bila. Sebab bila kita buat penyata kedudukan keuangan nanti, buat akaun perdagangan dan untung rugi nanti, biasanya dia akan bagi tahu dalam maklumat tambahan. Okey, inventory akhir akan dinilai mengikut harga kos, contohnya RM12,000. Harga pasaran RM11,500. Contohlah kan, harga kos RM12,000. Harga pasaran RM12,500. Contoh. Kita kena ambil satu saja untuk inventory akhir ni. So nak ambil yang mana? Ambil yang paling rendah. Yang rendah. Iaitu RM12,000 lah contoh situ. So ingat kalau inventory kena ambil harga yang paling rendah. Tak payah tengok dia pasaran ke kos ke, biarkan. Tengok amount dia. Okey, ambil yang paling rendah. Okey, ini contoh kad inventory. Kita ada bilangan. Contohnya kita ada kan tepung, contohnya tepung. So atas ni kita akan tulis tepung. Ini contohnya kad inventory untuk tepung sahaja. So bilangan 1 contohnya. Tarikh hari ni 15/7 awak beli tepung contohnya. Apa dokumen yang terlibat? Awak beli secara tunai contohnya kan. Okey, bil tunai. Nombor apa? Contohnya 2, 4, 6, 8 contohlah. Kuantiti berapa? 50 kg. Okey, contoh. Okey, harga 1 kg lah. Harga ni untuk 1 kg. 1 kg tepung berapa harga? RM1.20 contohnya. Adalah RM1.20. Okey, kemudian amount dia berapa? Amount dia 50. Darab lah 50 kg. Darab dengan RM1.20. Okey, berapa? Kira berapa? 50 kg darab RM1.20. Kalkulator mana? Ada kalkulator? 1 kg RM1.20. Awak beli 50 kg. 1.2 darab 50. 60. So 60 kan? 60 berapa? RM60 lah. So amount RM60. Kita nampakkan RM. Okey. Masuk hari tu kan? Okey, esoknya keluar tak adalah hari tu sebab awak beli je hari tu. Okey, baki dia sekarang baki dia tulis je berapa yang tinggal.
So kuantiti masih 50. Okey, harga RM1.20. Okey, RM60. Okey, seterusnya hari esok nak buat kek. Okey, 16. Dokumen tak adalah, kita baru nak buat kan, nombor pun tak ada, biarkan je. Okey, berapa guna? 30 kg. Sorry. Ni masuk kan? Okey. Awak buat kek maksudnya keluar. So, berapa awak guna? 30 kg. 30 kg, RM berapa? Harga si sama RM1.20. Okey, so berapa? Jumlah 30 darab RM1.20. So RM36. So RM36. Okay, baki berapa? Tadi baki awal mula ada 50. So kita dah guna 30. So baki tinggal 20. Harga semua sama RM1.20. Jadi darablah 20 darab RM1.20. Boleh ataupun 60 tolak dengan 36. 24 tinggal. Begitulah seterusnya Nanti kita akan cuba buat latihan. Tengok. Ini contoh je lah saya bagi. Nak catatkan dalam kad inventory. Okey, ada soalan setakat tu? Ada ke soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Okey. Nanti susah sikit nak faham. Nanti kita tengok sebab ruangan tu kecil bawah tu. Nanti kita tengok contoh soalan untuk ruangan yang lebih besar. Okey, ni contoh. Okey, awak ni lah. Kertas lah, buku. Buat dalam buku je lah, senang. Tak payah kertas, nanti hilang. Semua latihan-latihan yang saya bagi contoh-contoh tu letak dalam buku je. Tak apa. So, tuliskan tarikh hari ni 15/7. Okay, tulis tarikh hari ni, hari ni. Hari apa hari ni? Tulis Khamis. Okey, tuliskan contoh soalan. Contoh soalan kad inventory. Buat ni tu. Tulis sama-sama Okay, gariskan. Okay, ni contoh. Kita ada diberi dokumen. Yang pertama kita ada bil tunai. Yang kedua kita ada invoice. Tengok dokumen yang pertama dahulu. Kalau awak nak tengok dalam buku teks, contoh tu ada dalam buku teks muka surat. Saya ambil surat berapa? Muka surat 221 Pada 1 Januari 2016, Encik Syahmi telah memulakan perniagaannya Syahmi Deco. Okay, Deco yang membekal barangan perhiasan rumah. Jadi inventory dia apa? Barangan perhiasan rumah. Okay, di Bandar Seri Alam, Pasir Gudang. Urus niaga yang berlaku bagi bulan Januari ditunjukkan oleh dokumen-dokumen berikut. Okay, kalau kamu tengok dokumen satu tu bil tunai, apakah inventory dia? Kita tengok kat sini. Kita ada yang pertama kertas dinding corak abstrak. Yang kedua pelekat fancy. Okay, so sekarang kita dah ada dua kad inventory dekat sini. Yang pertama kad inventory untuk kertas dinding corak abstrak. Yang kedua pelekat fancy. Okay, sekarang kita akan buat kad inventory. Okay, kita buat dia punya template dahulu. Template. Okay. Template dia. Okay, yang pertama kad inventory yang pertama tadi apa nama dia? Tak ingat. Kertas dinding corak abstrak. Okay, awak tulis. Okay, kad inventory. Boleh Kad inventory. Okay, nombor satu tadi nama apa? Kertas dinding
corak abstrak. Okey, tulis sama-sama. Okay, lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kolom. Kita gariskan. Tengok ada tak garisan. Okey, mana garisan tu? Okey, gariskan. Okey. Garis lagi. Satu. Garis. 2. Dokumen. 3. Nombor dokumen. Baik. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 1. Buat 1. Okey. Okey, selesai. Kita tuliskan bilangan tarikh dokumen, nombor dokumen. Okey. So masuk dulu Masuk kita ada kuantiti, harga, amount. Okey, keluar. Sama je. Kuantiti, harga, amount. RM. RM ni kurungan lah. Itu nak kurungkan. Okey, kemudian baki. Baki, kuantiti. Ataupun dalam buku awak tu awak garis je sampai bawah. Nanti kita tuliskan je senang. Baki. Langgar je garisan tak apa. Harga. Amount. Okey, selesai. Dia boleh copy tak? Nak copy dia? Boleh tak copy? Paste from document. Control Z. Buat banyak-banyak kali, leceh pula. Okey, tak apalah. Kat inventory 1, kertas dinding corak abstrak. Okey, kat inventory 2, kita ada apa tadi? Pelekat fancy. Pelekat fancy.
Tarik sampai bawah. Sebab tak banyak dokumen, kita ada berapa? 1, 2, 6 je. Okey, agak-agak mungkin satu tu ada 2 atau 3 urus niaga je untuk setiap inventory tu. So awak bajet-bajet lah tinggal berapa line. Sebab kita dah tarik semua line kan. Okay, kita buat 1, 2, 3, 4. Okay, so saya buat kat sini lah kat inventory yang kedua. Tarik sikit lah. Okay. Okay. Dekat inventory yang kedua, saya buat di atas line. Dekat inventory yang kedua kita ada pelekat fancy. Pelekat fancy. So awak tuliskan sini bilangan lah. Bilangan mesti kena tulis jugalah. Tarikh nanti kita just garis saja. Okay, dokumen. Nombor dokumen. Okay, nak buat Okay, masuk. Ini masuk Masuk kita ada kuantiti, harga, HG lah saya letak. Amount, RM. Di sini keluar kuantiti, tiru yang atas tu. Harga, amount. Okay, last baki. Kita ada harga, kuantiti, harga, amount. Okey, sekarang awak gariskan. Gariskan. Okey, selesai. Yang kedua, keadaan kedua. Okay, sekarang kita pergi kepada dokumen tadi. Okay. Bil tunai, house deco, okey. Kepada Syami Deco yang okey. Kita beli apa? Kertas dinding corak abstrak dengan pelekat fancy. Ini maksudnya kita beli kan? Asal maksudnya beli. So kita beli kertas dinding corak abstrak. Kalau beli maksudnya masuk ke dalam perniagaan kita. Okay, jadi awak pun tulis. Pergi dekat kertas dinding corak abstrak tadi, bilangan yang pertama. Okay, tarikh bila? 2 Januari. 2 Januari. Okey, dokumen apa? Bil tunai. Nombor dia apa? BT 7659. Okey, tulis. Okey, kita beli. Beli maksudnya masuk. So pergi dekat ruangan masuk. Okey, berapa kuantiti kita beli? 20 unit. Tuliskan 20 unit. Harga seunit berapa? Tengok harga RM yang seunit tu. Semua dah dinyatakan dalam bil, RM25. So jumlah berapa? 500. Okay. Setiap kali ada urus niaga keluar atau masuk, baki kena catat So keluar tak ada lagi untuk kertas dinding, kita tak jual lagi. So baki masih ada, bawa je baki yang ini ke baki sini. So, baki masih ada 20, harga RM25 sama. Okay, amount jumlah 500. Senang. Okay. Yang kedua, kita beli
pelekat fancy. Okey, pergi ke kad inventory pelekat fancy. Okey, bilangan yang pertama lah, baru beli yang kali pertama kan untuk pelekat. So tarikh sama macam kat atas. Dokumen pun sama, bil tunai. Okey, tulis. Okey, nombor dokumen tuliskan BT7659. Okay, so kita beli maksudnya masuk ke dalam perniagaan. Kuantiti berapa unit? 50 unit. Harga berapa satu unit? RM10. Sejumlah 500 juga. So keluar belum ada, okey baki masukkan. Baki wajib ada Setiap kali keluar kuantiti 50. Setiap kali keluar masuk baki mesti tulis 10 500. Okey, selesai untuk dokumen yang pertama. Okey. Dah siap? Dah ke? Dah cikgu. Dah Okey, sekarang pergi kalau dah siap. Kita tengok dokumen yang ketiga pula. Kedua. Okey, tengok invoice. Okey, invoice asal. Asal maksudnya beli, betul? So, maksudnya kita beli lagi lah. Beli apa? Bidai kayu, cermin, piring, hiasan. Okey, dekat sini ada tak? Kita dah buat kat inventory dia. Belum kan? So kalau belum, awak buat lagi. Tambah lagi kat inventory yang baru. So kat inventory yang ketiga lah, tuliskan kat inventory untuk apa tadi? Bidai kayu. Bidai kayu. Okay, saya settle ni kat sini. Belum. So tuliskan bilangan, tarikh, dokumen, nombor dokumen. Okey, masuk. Ada kuantiti, harga, RM, amount, RM, keluar, kuantiti, harga, amount. Okey, so baki. Kuantiti, harga, amount. So gariskan. Alamak, terkeluar lah pula. Lepas kita gariskan. Okey lah. Ada. So boleh masuk kuantiti, harga, keluar, kuantiti, harga, amount. Bebas baki.
Okay, tengok tadi berapa untuk bidai kayu ni. Okay, kita akan buat yang satu dulu. Bidai kayu. So, bidai kayu kita ada bilangan yang pertama lah, baru beli. Kalau yang pertama tarikh 3 Januari. Dokumen apa? Invoice. Tuliskan invoice. Nombor apa kat atas tu? INV 3424. Okay, boleh rujuk buku teks ya. Okay, masuk. Bidai kayu berapa yang kita beli? 10 unit. Harga seunit RM90. Untuk amount 900. Dia keluar, maksudnya belum lagi buat jualan. Baki tetap sama. Kita ada kat 10, baki kalau kuantiti harga seunit RM90. Jumlah dia RM900. Okey, itu untuk bidai kayu. Kita ada dua lagi, cermin dengan piring hiasan. Okey, awak sambung bawah. Kalau buku muat lagi lah. Saya dah tak muat, so saya buat sini lah. Okay, kat inventory yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Kat inventory. Dan inventory yang keempat kita ada cermin. Okay, cermin. Itu gariskan. Dan tadilah. Kita garis sampai bawah nanti kita langgar tu. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Satu, dua, tiga. Buat sama-sama ya. Dan seterusnya satu untuk keluar. Dua, tiga. Okey, baki. Okey, kita ada bilangan, tarikh, dokumen, nombor dokumen. Okey, masuk, keluar, baki. Okay. Kuantiti, ini kena hafal tau. Harga, amount. Kalau dia bagi pun mungkin dia bagi table saja. Yang atas-atas tu awak kena isi sendiri. Okay. Kuantiti, harga, amount. Mudah je. Okay. Kuantiti, harga, amount. Okey, cermin tadi. Berapa unit kita beli? Cermin ya. Cermin. Okey, 20 unit, RM25. Satu unit. Okey, so awak masukkanlah dalam awak punya kad inventory untuk cermin.
Okey, bilangan yang pertama, tarikh, untuk tarikh invoice tu Januari 3, dokumen INV 3424 sorry. Itu nombor dokumen. Dokumen invoice nombor INV 3424. So kita beli berapa kuantiti cermin? 20 unit. Harga seunit RM25. Okey, jumlah 500. Okey, keluar belum ada, so baki tuliskan yang samalah. 20, harga 25, 500 jumlah. Okey, seterusnya kita ada piring hiasan. Okey, piring hiasan pun belum buka lagi kad inventory. So awak tulis kat sini, kad inventory yang seterusnya adalah piring hiasan. Piring hiasan. Setiap satu inventory ada dia punya kad dia. So tuliskan bilangan, tarikh, dokumen, nombor dokumen. Okey, ini masuk. Kita ada kuantiti. Buatlah ulang-ulang supaya ingat amount. Okey, keluar kuantiti, harga, amount. Okey, masuk dah. Baki kuantiti, harga, amount. Okey, so boleh gariskan lah. Lepas itu boleh gariskan. Okey, piring hiasan. Piring hiasan. Okey, berapa kita beli? 30 unit, 1 unit RM15. Okey, tuliskan. Okay, bilangan yang pertama lah. 3 Januari. Dokumen invoice. Sama macam kat atas, saya copy je. INV 3424. Okey, beli berapa piring hiasan? 30 unit. Harga 1 unit RM15. So jumlah 450. Okey, keluar belum lagi. Okey, baki terus tuliskan baki yang sama. 30, 15, 450. Okey, seterusnya dokumen yang ketiga. Okey, kita ada memo. Selesai dah ya dokumen 1, 2 tadi. Okey, siapa keluarkan? Syarmi Deko. Kita lah yang keluarkan. Pengurus mengambil pelekat fancy yang bernilai RM10 seunit untuk tujuan promosi. Maksudnya ambil tu kita bawa keluar. So bawa keluar apa? Pelekat fancy. Berapa? 10 paket. So harga berapa? RM10 tadi kan? Okey, so awak pergi dekat inventory, kad inventory untuk pelekat fancy. Mana tadi? Cermin. Okey, yang kedua tu. Okey. Pelekat fancy kan? So buatlah urusnya yang kedua. Berapa hari bulan? Januari 7 Januari. Dokumen apa? Memo. Nombor dokumen tak ada dash saja. So dia mengambil, maksudnya dia bawa keluar. So pergi dekat ruangan keluar. Berapa kuantiti? 10 yang dia ambil. Harga seunit berapa? RM10. Harga seunit kan sama je semua 10 darab 10 berapa? Berapa 10 darab 10? Jumlah. 100. Tu berapa? 100. So 100 yang tinggal. 100 yang tinggal. Amount yang diambil jumlahnya 100. So keluar So baki tadi kita ada 50. Kita dah bawa keluar 10. So baki sekarang tinggal berapa? 50 tolak 10.
40. Awak kira baki je, yang kuantiti je. Yang lain awak just darab je lah, saya rasa lebih senang kan. Harga seunit RM10 lah. Harga semua sama je nanti. 40 darab 10, kita ada tinggal 400. Ruangan baki wajib diisi ya, jika ada urusan keluar dan masuk. Okey, faham tu? Ada soalan tak untuk yang keluar tu? Ada soalan tak? Awak tengok kuantiti je. Tadi jumlah kita ada baki, kita ada 50 dalam perniagaan kita. Lepas tu kita dah bawa keluar 10, so 50 tolak 10, berbaki 40. Pilih 40 kat sini. So kita dah tahu harga seunit 10, just letak je 10. Kemudian awak darab lah 40 times 10. Kita dapat 400. Senang je kan? Okay, seterusnya dokumen yang berikutnya kita dah dokumen yang keempat, dokumen yang kelima. Kita ada yang keempat invoice lah, bil tunai. Bil tunai salinan. Salinan maksudnya jual. Kita jual kalau jual maksudnya benda tu akan keluar kan, keluar dari perniagaan kita. So semua nanti update dekat bahagian keluar. Okey, apa yang keluar sekarang? Apa yang awak jual? Kertas, dinding, corak, abstrak. Okey, unitnya 3. Okey, harga jualan awak 75. Okey, sedangkan cuba kita tengok dekat apa? Kat inventory kertas dinding. Kertas dinding corak abstrak. Ni, kertas dinding corak abstrak. Harga 25 kan? Betul? Kita jual tadi berapa? 75. So dekat keluar nanti awak jangan letak harga 75 Okay, awak letak harga yang paling rendah lah, harga kos kita 25. So saya kata harga semua sama saja, ikut harga berapa kita beli. Sebab kalau ikut logiknya memang kita akan beli dengan harga yang murah dan kita akan jual dengan harga yang mahal, lebih mahal. Dalam kad inventory jangan letak harga kita jual. Letak harga kos kita yang paling murah, yang paling rendah. Sebab nanti jadi harga tak sama kalau awak letak harga jualan kita. So hati-hati dekat situ. So kita jual apa sekarang? Kertas dinding corak abstrak. Okey, tarikhnya 12 Januari. Dokumen apa? Bil tunai. Okey, nombor dokumen BP0001. Okey, sekarang kita jual maksudnya keluar. So ruangan masuk biarkan. Hati-hati kadang excited kan tulis kat sini. Kita tengok masuk padam balik. Kita pergi dekat ruangan keluar. Keluar ni tadi yang ini tak ada ni kosongkan. Ni kosongkan Jangan kau pergi tulis kat sini pula. Kena sebaris dengan yang nombor 2 ni. Okey, nampak dia punya garisan tu. Sebaris. So letak kat sini Dia selalu buat macam tu. Tengok dia tak boleh tengok ada kosong kat situ. Dia pun tulis. Padahal urus niaga tu untuk 12 Januari. Dia nak juga tulis kat ruang kosong. Okay. Kena ikut format yang betul lah. Okay. So sebaris dengan 12 Januari. Atas kosong biarkan. So berapa yang kita jual kuantiti kita? 3 unit sahaja. Okay, harga berapa? Okay, ikut harga yang kita dah letak, harga kos kita. Letak RM25. Okay, so berapa sekarang? 3 darab 25. So 75. Okay, RM75. So awak kira baki dulu. Berapa? Dapatkan baki. Harga tak payah pening-pening fikir, harga semua sama So baki tadi ada 20, kuantiti kita dah jual 3. So 20 tolak 3 tinggal 17 baki kita. Dapatkan kuantiti je. Yang lain tu awak follow je. 17 harga seunit 25. So darab lah 17 darab 25. Dapat ada lagi baki 400. So baki selesai. Okay, terusnya kita jual pelekat fancy.
Okey, letak pensi pun sama ni kita jual letak pensi. Ambil unit saja, berapa unit kita jual? 2 unit. 2 unit. Harga tak payah tengok harga jualannya sebab kita dalam kad inventory kita ikut harga kos kita. So pergi dekat kad inventory, kita letak pensi. Ni, letak pensi. So yang ketiga lah. Okey. 12 Januari bil tunai nombor BT0001. Kita jual 2 unit kan. Kita pergi dekat sebarik, jual mestinya keluar. Okey, berapa unit keluar? 2 unit. Okey, harga mesti sama atas. So letak dia 10. So 2 darab 10, 20. So 40, baki tadi ada 40. Tengok yang sebelum ya, baki tengok yang sebelum, jangan tengok yang paling atas, tengok yang sebelum. Okay, baki tadi ada 40, kita dah keluarkan 2 unit. So tinggal berapa? 40 tolak 2, jadi 38. So harga seunit RM10. So berapa jumlahnya? 380. Begitu sahaja. Okey, dokumen yang berikutnya. 5, invoice. Invoice lagi, salinan. Salinan maksudnya kita jual lagi. Jual mesti bahagian ke luar juga. Okay. Okay, apa yang kita jual? Kertas dinding corak abstrak 1, cermin 2, bidai kayu 3. Okay, kertas dinding corak abstrak berapa unit? 5 unit. Okay, pergi dekat kad inventory, kertas dinding corak abstrak 5 unit. So letakkan 3, 17 Januari. Okay, invoice INB 5432. Berapa unit tadi? 5 kan? So 5 unit yang keluar bersebaris. So keluar dekat ruangan keluar So 5 unit kita keluar. Okay, harga ikut harga atas 25. So 5 darab 25 berapa? So 1, 2, 5. Okay, baki tadi ada 17. Baki sebelum. So kita dah jual 5. So 17 tolak 5 tinggal berapa? 12 baki. Dapatkan 12. So 1 unit 25. Harga sama, dia semua daripada atas ke bawah. So 12 darab 25 lah. Tinggal lagi 300. Okey, yang kedua cermin. Cermin. Kita pergi dekat kad inventory cermin. Cermin. Kita jual juga kan. So buat 2. Januari 17. Okey, 17 Januari. Tadi. Tiga Januari. Ini 17 Januari. Okey, apa dokumennya? Invoice. Nombor INB 5432. Okay, kita jual apa? Cermin. Cermin kalau jual maksudnya keluar. Kita dekat keluar ni. Okay, berapa kuantiti cermin yang kita jual? Okay, 2 unit sahaja. So harga seunit berapa? 25 25 kan. So apa letak 25. 25 darab 2, RM50. Okay, pergi dekat baki. Berapa yang tinggal? So, tadi ada baki 20 unit. Kita dah jual 2 unit. Okay, tinggal berapa? 18 unit. Okay, harga seunit. Okay, 25 juga. So darabkan sendiri 18 darab 25. Okay, 450. Okay, yang ketiga kita jual bidai kayu. So pergi dekat bidai kayu. Okay, ni bidai kayu kat inventory dia. Okay, letakkan nombor 2. Januari, 17 Januari. Okay, dokumen invoice
Nombor dokumen IND 5432. Okay, kita jual berapa unit kedai kayu? 2 unit. Okay, so pergi sebaris, letak dekat keluar sebab kita jual. So kuantiti berapa? 2 unit. Satu unit berapa? 90, 90. So letak 90. Jangan ikut harga jualan ikut harga kita beli tu. So 90 kali 2, 100. Okay, tadi kita ada kuantiti 10. Kita dah jual 2, so 10 tolak 2 tinggal berbaki lagi 8. Satu unit RM90. So 90 darab 8. So 720. Okay, itu dokumen yang invoice tadi. Yang berapa ni kat sini? Ini dah 5 selesai dah. Pentas dinding dah selesai. Jangan awak pelik pula, ni harga lain cikgu. Memanglah. Sebab ini harga kita jual. Tengoklah berapa harga dia satu unit. 75, 60, 250. Kita dalam kad inventory kita kena ikut harga yang paling rendah. Harga yang kita beli tu biasanya. Okay. Okay, seterusnya. Yang terakhir, dokumen terakhir, nota kredit. Okey, nota kredit. Nota kredit maksudnya pulangan, betul? Kredit, nota kredit, pulangan. Pulangan apa? Tengok salinan. Pulangan jualan lah. Okey, salinan pulangan jualan. Maksudnya ada customer kita yang memulangkan barang tu kepada kita. Dia pulangkan apa dia? Tengok. Segulung kertas debenture offset dipulangkan kerana rosak. Segulung. Maksudnya butik ada kita Ardina ni kita dah jual kepada dia, kemudian dia pulangkan balik kepada kita sebab rosak. Jadi segulung sahaja. So maksudnya kalau dia pulangkan, maksudnya inventory tu masuk semula ke dalam kita punya perniagaan. So pergi dekat kertas dinding corak abstrak. Maksudnya kalau dipulangkan masuk semula lah. Masuk balik. Okay. Okay, kertas dinding corak abstrak. Okay, yang nombor 1. So pilih 4. Biasanya yang keempat. Apa dia? Berapa hari bulan? 18. Okay, dokumennya apa? Nota kredit. Nota kredit. NK 001. Okay, pulangkan balik. Maksudnya masuk balik. So pergi dekat ruangan masuk. Berapa tadi? Segulung kan? So 1 je lah. So harga masih 25. Harga yang sama. Harga semua sama. So amount RM25. So pergi dekat baki. So tadi baki kita ada 12. So masuk 1. Maksudnya orang tu pulangkan semula 1. So tambahlah kalau masuk. Maksudnya tambah. So 12 tambah 1 jadi 13. So harga RM25. So 13 darab 25 berapa? 325. Okay, selesai. Ada lagi dia pulangkan? Tak ada. Dia pulangkan kertas dinding sahaja ya. Okay, sekarang apa yang soalan minta kita buat? Anda dikendaki menyediakan kad inventory Syahmi Deco. So, dah selesailah kad inventory kita tu. Okay. Okay, kad inventory kita sudah selesai. Cuma ada satu nanti kita buat rumusan untuk kad inventory tu ya. Awak boleh tengok contoh dia nanti pada muka surat. Muka surat 209 tu ada. Kita buat penilaian inventory akhir ya. So kad inventory dah. Okay, merekodkan inventory dalam jurnal am dan account inventory. So kita ada berapa kad inventory yang kita dah selesaikan tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So saya buat kat bawah adalah senang Kita akan buat penilaian inventory akhir. Nak kira berapa jumlah inventory kita semua. Okay.
So kita ada jenis barang, kuantiti ni unit lah. Okey, harga kos, ARN. Harga kos ni per unit harga pasaran. Pasaran jumlah RN. Okey, so awak gariskan. Tak ada 5 kan, 5 barang ni, 5 inventory mak kot rasa. Kadang dia tak kadang. Biasanya tak boleh kadang ni. Pergi ni lah, pergi buat tempat lain lah. Sebab nama tu panjang, tak boleh, tak tamat buat pendek. Okey, penilaian inventory akhir buat kat sini. So buat muka surat baru penilaian inventory akhir. Itu bisnes. Kalau tidak buat catatan jenis. Okey, kita ada jenis barang. Okey, kuantiti. Ini harga kos. RN. Okey, harga pasaran RN. Okey, jumlah RN. Okey. Buat dulu, tulis dulu. Okey, dan ada masa dah buat simpan. Okey, gariskan. Okey, so awak tuliskan semua nama kita punya inventory tadi. Kita ada 5 inventory kan? So kita ada 5 inventory. Tuliskan semualah nama dia. Kita ada kertas dinding corak abstrak, pelekat fancy, bidai kayu. Kita tulis kertas dinding corak abstrak.
Jadi apa tadi? Pelekat sensi. Pelekat sensi yang kedua. Pelekat sensi. Lepas tu kita ada bidai kayu. Lepas tu kita ada cermin. Kita ada piring hiasan. Itu 4, 5 je kan? Kita ada 5 sahaja inventory kita. So awak gariskan lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ni kita akan semua tengok dekat baki Kita tengok kertas dinding corak abstrak berapa baki yang tinggal. Okey, berapa baki yang tinggal. Inilah baki yang tinggal, kuantiti. Last sekali awak tengok. So 13. Dan harga RM25 untuk harga kos kan. So kita tuliskan. Berapa tadi tak ingat lah. 13 ni. Tengok 13. So kuantiti yang tinggal 13 unit. Harga kos kita beri RM25. Okey, harga pasaran kita jual tadi berapa harga dia? So tengok dekat yang bil tunai yang kita jual tu lah. RM75 yang kita jual. Okay, jumlah ni adalah kuantiti darab harga kos. Kalau awak nak mudah, awak ambil je jumlah yang dekat kat inventory. Ini jumlah ni. Tak kira pun tak apa, ambil A ni. RM325. So RM325 jumlah. Okay, seterusnya pelekat fancy. Pelekat fancy yang tinggal baki 38. Okay, harga jualan seunit RM10. Harga jualan seunit pula. Harga kos RM10. So tinggal 380. 38, 10, 380. So baki 38. Harga kos 10. Jumlah 380. Okay, harga pasaran tadi tengok berapa harga kita jual. Pelekat fancy berapa kita jual, harga dia RM30. So tulis sini RM30. Ni tak apa, ini kadar makluman saja. Tak ada kena-mengena dengan jumlah. Okay, so seterusnya bidai kayu. Okay, bidai kayu berapa? Baki 8, 90 harga kos seunit. Amount jumlah 720. Okay, 8, 90, 720. So awak masukkan bidai kayu 8, 90, jumlah 720. So harga pasaran yang kita jual bidai kayu berapa harga dia? Okay, tengok yang dekat invoice salinan kan yang kita jual. So kita jual harga per unit 250. Hal bidai kayu. Okey, cermin. Okay, cermin berapa? Kuantiti baki 18. Kos 25 seunit. Jumlah 450. Okay, ambil je bawa ke penilaian inventory akhir tadi. 18, 25, 400 setengah. Tuliskan unit 18. Kos RM25. 400. Okay, berapa harga jual untuk cermin? RM60. Tengok dekat invoice yang jualan tu Okay, seterusnya piring hiasan. Piring hiasan. Okay, piring hiasan 30, kuantiti 30, 15, 450. So kita tak ada keluar, maksudnya kita tak ada jual lagi kan. So dekat harga jualan tu nanti kosongkan lah. 30, 15, 450.
30, 11, 4, 50. Abusan tak ada. Kita tak jual pun lagi. Tak diberitahu pun lagi harga pasaran ni berapa. Okay, jadi habis dah. So jumlahkan. So kita kena tambahkan semua ni untuk jumlah ni. So tambahkan. Okay, tolong cikgu tambah berapa jumlah? Tambah. Untuk inventory akhir kita. Bagi kedai kita tu. 325 tambah 380 tambah 320 tambah 450 tambah 450. Berapa jumlah? Berapa jumlah? Berapa? Dapat tak? Siapa yang dah dapat? Tolong sebutkan. Berapa? RM2,325. 2325. Okey, so bolehlah jumlah 2325. Okey, selesai. So kita punya inventory akhir sekarang bernilai 2325. Okey, sekarang kita akan catatkan di dalam journal AM. Okey, journal AM. Okey, bagaimana nak catatkan? Di journal AM kita macam biasalah kita ada tarikh, kita ada borderan, kita ada debit, kita ada kredit. Jadi awak, ni saya baris terang. Kita bengkok seperti dah lah. Sekarang bulan berapa kita tadi? Bulan Januari kan? So bulan Januari. So tarikh hari terakhir bulan Januari 31 kan? So 31 Januari lah. Butiran nak tulis apa? Okay, inventory akhir. Debit inventory akhir. Sebab inventory tu aset semasa, dia kena debit lah. Kalau awak ingat balik, AB sama dengan LEH. So kita lihat aset, so dia sebelah debit. So mesti debit. Okey, amount ambil yang mana? Ambil dekat penilaian inventory akhir tadi yang kita dah kirakan tadi. 2325. So debit 2325. Okay, nak kredit apa? Inventory akhir ni kita akan bawa nanti ke akaun perdagangan. Kita akan belajar selepas ni tajuk 7 nanti bab 7. Akaun perdagangan. Okey, 2325. So jumlahkan 2325. Okey, so dia punya keterangan memindahkan inventory akhir ke mana? Akaun perdagangan. Itu dia. Tutup. Macam ulang kena palu. Okey. Dengan AM habis. Seterusnya dekat akaun inventory. Dekat inventory ni ledger lah. Untuk T kan. Okey. Untuk akaun inventory. Januari 31. Hari akhir, maksudnya baki akhir. Kalau baki akhir maksudnya baki HB. So
So kita tahu general arm adalah aset baki BB mesti sebelah debit. So kalau baki BB aset sebelah debit, baki HB dia sebelah mana? Sebelah kredit. Betul, dia mesti berhilang. So awak letakkan kat sini. Januari 31 baki HB. Inilah baki HB tadi. 2325. Okay, baki kita lah. So jumlahkan baki kita ada 2325. Okay, sebaris dengan dia sebelah debit 2325. So kita nak pindahkan ke mana? Ke akaun perdagangan. Berapa amount? 2325. Yang tak cukup lagi. Sebab kena imbangkan debit dengan kredit. So baki HB bawa ke sebelah sini menjadi baki DB. So Februari 1 baki DB 2325. So baki DB, baki awal sebab inventory mesti sebelah debit. Sebab dia adalah ni, kita punya aset. Inilah. So betul lah kita punya persamaan perakaunan AB sama dengan LEH ni. So ini awak boleh catatkan dalam general arm atau pindahkan ke account inventory. Okay, dah siap? Apa? Ya cikgu. Dah Okay. Kalau tak siap, sila buat siapkan, kita bagi masa 2 minit nak ambil, nak cari attendant. Okay, awak saya ada bagikan masa awal tahun hari tu yang macam sekali dengan buku sifir ni, soalan objektif tu ada tak? Ni kan buku sifir kan? Nampak tak? Nampak. Okay, ni buku sifir kan? Ada saya bagi sekali dengan buku sifir hari tu. Soalan objektif tu. Ada tak? Tu saya bagi kepada form 5. Pastinya dua-dua saya bagi. Form 4 ada, form 5 ada. Boleh tak siapa-siapa tolong confirmkan, ada ke tak ada soalan tu? Soalan yang objektif tu. Ada ke?